الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, Muslimin, Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi yang berbahagia ini, seusai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk terus berada beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, yang penuh dengan ketenangan. Semoga majlis kita ini padanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah sama-sama kita mulakan terlebih dahulu. Seperti biasa majlis kita ini, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Di dalam tajuk idea jahat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang-orang Quraisy gagal dalam dua pertemuan itu,
iaitulah pertemuan mereka berjumpa dan bertemu dengan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah pertemuan yang pertama mereka mengugut dengan ugutan yang sangat keras sehingga Abu Talib memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata daripada lisan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini, yakni dakwah agama Islam yang suci murni ini, sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan kemenangannya, ataupun aku terkorban di jalannya, nescaya aku tidak akan meninggalkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan bangun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula beredar, bapa saudaranya kemudian memanggilnya semula. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil, Abu Talib berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak sekali-kali akan menyerahkan kamu kepada sesiapa. Jadi itu pertemuan yang pertama. Dan pada pertemuan yang kedua, bila orang Quraisy tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi meneruskan perjalanan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu untuk kali yang kedua dengan membawa seorang anak muda yang gagah, yang tampan, yang kacak dan sebagainya, untuk dijadikan sebagai pertukaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muda itu bernama Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, dijadikan untuk sebagai pertukaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serahkan Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh dan jadikan Ammarah sebagai anaknya, sebagai pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga ditolak oleh Abu Talib. Jadi setelah dua kali gagal dalam pertemuan dengan Abu Talib, maka mereka pun kembali membuat perancangan yang lebih hebat daripada sebelum itu. Rupa-rupanya memang musuh Islam ini, mereka memang tidak akan pernah henti untuk berusaha memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun gagal berkali-kali, mereka tetap juga berusaha untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap dengan janjinya, liyuzhirahu 'alad dini kulli, wallahu mutimmu nuri. Pada ayat yang lain Allah SWT menyebutkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ini orang-orang kafir mengkehendaki untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyempurnakan cahaya agamanya. Dan ini janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha dan Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan usaha mereka. Jadi sepanjang tempoh itu, timbullah di kalangan mereka yang jahat idea, iaitulah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lain. Kalau yang tadi itu ibarat katanya dengan cara rasmi lah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara dan dilindungi oleh pemimpin Quraisy, Abu Talib. Jadi bukan boleh bunuh senang-senang, bukan boleh diambil tindakan dengan begitu saja, mesti minta izin dulu. Ibarat katanya macam itulah, minta izin dulu. Jadi tak jalan dengan cara itu, maka mereka cuba dengan cara yang lebih jahat, cara yang lain, tapi tetap tindakannya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya inilah antara kemuncak
banyak lagi kemuncak yang ini antara dia lah. Bagaimana perjuangan Islam ini sampai satu ketika bukan sekadar berhadapan dengan ujian, mihnah, kekejaman semata-mata, bahkan sampai tahap maknanya cubaan untuk dibunuh. Ini yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi idea dan tindakan nekat inilah yang menyebabkan Islam diperkuatkan lagi. Subhanallah, Islam diperteguhkan lagi. Makin mereka cuba untuk menekan Islam, makin mereka cuba untuk menindas orang-orang Islam, berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi orang-orang Islam dengan Islamnya dua orang jago Quraisy. Yang pertamanya iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang keduanya iaitulah selang 3 hari selepas Islamnya Sayyidina Hamzah, Islam pula Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana cerita tentang keislaman dua orang yang hebat ni insya-Allah kita akan bincangkan pada tajuknya nanti. Cuma apa yang nak disampaikan menerusi kitab penulis, iaitulah bagaimana setiap penindasan yang dilakukan, kezaliman apa sahaja yang berlaku pada orang-orang Islam, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Kita sabar dengan sebarang ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Antara contoh tindakan nekat tersebut ialah apabila Utaibah bin Abu Lahab, dikatakan bahawasanya Utaibah ni dia adalah bekas menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menikahi Ummu Kalthum, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, bapa saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Islam, maka dia telah memaksa, memerintahkan dua orang puteranya untuk menceraikan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang anak Abu Lahab ada dua orang lelaki yang menikahi dengan puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Utaibah bin Abu Lahab. Utaibah bin Abu Lahab pernah menikahi Ummu Kalthum, puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Utaibah bin Abu Lahab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku kufur dengan ayat wan najmi idza hawa, dan juga ayat thumma dana fatadalla." Thumma dana fatadalla, ayat Al-Quranul Karim pada surah An-Najm yang pernah kita bincangkan sebelum ni para jemaah sekalian. Dalam peristiwa hijrah sahabat-sahabat ke bumi Habasyah, Nabi SAW bacakan surah An-Najm ni kepada pemimpin-pemimpin Quraisy sampai saat Nabi SAW sujud pada ayat sujud yang dinamakan sebagai sujud tilawah. Tiba-tiba pada ketika itu orang-orang Quraisy mereka turut sujud sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya hebatnya ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada surah An-Najm. Tapi kali ini Utaibah ni dia punya jahat dia datang kepada Rasulullah SAW, dia kata aku kufur dengan ayat wan najmi idza hawa, dan juga ayat thumma dana fatadalla. Maksudnya demi bintang semasa ia menjunang. Thumma dana fatadalla, kemudian ia mendekat dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit. Kemudiannya dia mula menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditariknya baju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicekaknya, ibaratnya dicekaknya tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya diludahnya ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini adalah satu perbuatan yang sungguh biadab terhadap Nabi SAW, yang merupakan bekas mertua dia. Kalau nak diikutkan, tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, jangankan kata bekas mertua, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling hormat menghormati antara satu sama lain. Bahkan kemuliaan ataupun menghormati seorang yang dinamakan sebagai orang tua itu pun dinamakan sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berusia. Islam mengajarkan kepada kita, mereka ini haknya iaitulah dihormatinya mereka. Hormat, memuliakan orang yang lebih berusia. Bahkan apatah lagi yang dinamakan mertua, apatah lagi yang dinamakan ibu, ayah, kan? Memang hak dia. Fasubhanallah, iaitulah dimuliakan mereka dan dihormatinya mereka. Bahkan kalau ibu ayah kita lebih-lebih lagi lah. Dan kalau salam dengan orang sekian macam ni, tapi kalau salam dengan ibu ayah, takkan sama juga, dia lain sikit, itu hak dia. Takkan salam sama juga macam salam dengan orang lain. Mesti kalau salam ibu ayah, dia punya hormat lain juga. Contohnya dengan cium tangan, sebagai contoh. Cium tangan, maknanya mesti ada bezanya. Kalau ibu ayah kita, bapa saudara kita, itu hak dia. Maknanya untuk mereka ini dihormati. Subhanallah, indahnya Islam ni mengajarkan kita untuk memuliakan dan menghormati orang yang lebih berusia. Tak lagi ibu ayah, termasuk mertua, bahkan bekas mertua pun diajarkan kepada kita untuk menghormati dan memuliakan mereka. Bahkan memang buruk sikapnya apabila orang yang muda, mereka yang tak hormat kepada orang tua, kan? Tak hormat, walaupun dia lebih berilmu, walaupun dia lebih lagi berjawatan sebagainya, tapi bila dia tak hormat kepada orang tua, maka sebenarnya tidak ada kemuliaan kepada dia, tidak ada penghormatan kepada orang yang seperti ini. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dicekaknya tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah nak begitu diludah pula. Diludahnya ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ludah tersebut tidak mengenai Nabi, tak kena Nabi SAW, boleh jadi elak sebagainya. Ludah tu tak kena muka Nabi, tapi perbuatan itu adalah satu perbuatan yang sungguh biadab. Kalau tak kena, kan, pun sememangnya kalau orang Arab ni lah, tuan-tuan, ni dikatakan adat masyarakat Arab, terutamanya orang Mesir. Untuk Arab lain saya tak pasti, tapi Arab Mesir, tuan-tuan, antara pantang dia, kan, macam mana orang Melayu, dia ada pantang dia juga, kan. Antara pantang orang Melayu iaitulah pukul kepala, contohlah, tepuk kepala, ni pantang orang Melayu. Dia orang Arab rasanya biasa je yang tu, main-main kepala ni. Orang Melayu jangan main kepala, itu istilah, kan. Jadi kalau orang Arab, antara pantang dia lah, apabila kita ludah di depan muka. Ludah bukan kena muka, ludah, kan, kita maki ke gaduh-gaduh, tiba-tiba last kali ending tu ludah. Kan, tak kena tapi ludah bawah. Yang itu memang cukup tak boleh lah, cukup pantang lah istilahnya, cukup biadab perbuatan itu bagi orang Arab. Yang ini, tuan-tuan muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah, bukan ludah bawah lagi, kan? Memang ludah ke muka. Ludah ke muka ni ianya, kan, lebih lagi lah, lebih lagi. Jangankan kata orang Arab, pantang orang Melayu pun kalau kena ludah muka memang pantang jugalah, walaupun tak pantang jadi pantang juga. Kemudian yang muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tak kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuk kebinasaan dia. Bila sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ni, angkat tangan Nabi, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak ikutkan cerita kesabarannya, memang sungguh luar biasa. Tapi yang ini perbuatan yang sungguh biadab ni, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendoakan Utaibah, doakan kebinasaan kepadanya.
dalam doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Biasa doa ni kita dengar kan, saat ketika mana musuh-musuh Islam menyerang orang-orang Islam, sama ada di Gaza, di Iraq dan di Syria sebagainya. Biasa doa ni dibacakan kepada musuh-musuh Islam. Tuan-tuan boleh baca doa yang seperti ini bagi musuh-musuh, mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksudnya, ya Allah, hantarkanlah salah seekor daripada anjing-anjingmu kepadanya. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utuskanlah, hantarkanlah salah seekor daripada anjing-anjingmu kepadanya. Dan doa ini dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah tentu tuan-tuan, pertamanya kerana doa ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang minta doa lah hajat ke apa ke, biasa je lah tuan-tuan kan? Jarang kita minta doa dengan mak rempit, jarang lah tuan-tuan. Jarang lah minta doa dengan peniaga. Kita biasanya minta doa daripada orang-orang yang soleh, kerana kita yakin bahawasanya doa mereka ini insya-Allah dimustajabkan Allah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya kita minta doa, minta buat solat hajat ni kepada jemaah-jemaah masjid. Pergi masjid, itu biasalah. Pergi jumpa Tok Imam, minta imam doakan. Maknanya kepercayaan, keyakinan kita bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa orang yang soleh. Kalau jumpa orang soleh, tuan-tuan guru sebagainya, minta doa kepada mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan doa tersebut doa yang mustajab. Itu pertamanya, tidak lain tidak bukan kerana doa itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kata kedudukannya soleh, paling mulia di sisi Allah sallallahu alaihi wasallam. Doanya dimakbulkan Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, doa orang yang dizalimi ini doanya tidak ada hijab. Doa orang yang dizalimi tak ada hijab, memang makbul. Kalau saat dizalimi, maknanya seseorang itu memang Allah Taala janjikan, menerusi lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya doa mustajab. Jadi muslimin para jemaah sekalian, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu peristiwa. Utaibah keluar bersama dengan sekumpulan orang-orang Quraisy. Bukannya peristiwa ni terjadi esok hari itu, tidak. Nak kata makbul doa ni, tak semestinya doa sekarang terus jadi. Bukan macam tu. Bukan sebagaimana yang kita kehendaki, tetapi sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dialah yang memustajabkan doa. Maknanya peristiwa ni, tuan-tuan, yang terjadi kepada Utaibah, iaitulah selang beberapa ketika, wallahu alam bila, tapi sampai satu peristiwa Utaibah ni dia pergi ke Syam. Maknanya bukanlah mesti esok hari doa yang dinamakan sebagai doa yang mustajab, doa yang makbul ni mesti doa sekarang time tu juga mustajab, time tu juga makbul. Tidak. Mustajab tetap mustajab, makbul, tapi masanya tu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, bukan kita yang tentukan. Dan Allah SWT kalau dia nak mustajabkan, nak makbulkan ketika itu dengan izinnya, cash. Biasanya terjadilah, biasa berlaku. Kalau dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, biasalah tuan-tuan, kadang-kadang doa sekian terus, tu ada. Subhanallah. Ada sahabat saya hilang keluarga, hilang ahli keluarga lah kat Madinah. Biasalah hilang cari ayah sebagainya. Dia pergi kat makam Nabi SAW, minum air Zam-Zam. Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ni bagi siapa yang minum dia. Siapa hajat minum sekian,
InsyaAllah Allah SWT makbulkan. Minum air Zam-Zam, ada hajat, Allah SWT makbulkan. Punya hebat air Zam-Zam. Lalu dia pun berdoa, Ya Allah, kan, baginda Nabi SAW bersabda sekian, maka pertemukanlah aku, Ya Allah, dengan ibuku. Dia minum, doa, terus jumpa ibu dia. Subhanallah, terus jumpa. Time-time tu juga terus jumpa. Tu nak katakan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tentukan bila-bila sebagaimana yang dia kehendaki. Boleh masa tu juga ada. Ada jemaah, subhanallah, tuan-tuan, ketika kan berada di Masjidil Haram, minta untuk dapat cium Hajarul Aswad. Doa yang itu, dia kata ini doa tempat mustajab. Dia pun doa dia pun pergilah. Biasa payah nak cium, memang payahlah. Zaman tu, zaman sebelum pandemik, memang ibarat kata macam mission impossible, lebih kurang. Lebih-lebih lagi musim haji. Dia pergi musim haji, tuan-tuan. Doa dengan anak dia, pergi dapat cium. Mudah pula tu. Itu namanya rezeki. Itu namanya doa yang Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan. Balik pada cerita tadi, maknanya peristiwa bukannya ketika terus lepas doa. Ada beberapa selang ketika. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utaibah dia keluar bersama dengan sekumpulan orang-orang Quraisy. Sehingga apabila mereka singgah di sebuah tempat di Syam yang dikenali dengan nama Az-Zarqa. Az-Zarqa hari ini tempatnya di dalam bumi Jordan. Kerana Syam ini termasuk Syria, Jordan dan juga bumi Palestin. Jadi biasa orang Quraisy ni kalau berdagang sebagainya, mereka akan pergi ke Syam. Jadi Utaibah ni pun pergilah dengan kawan-kawan dia, dengan kumpulan dia pergi ke Syam. Sampai di Az-Zarqa, mereka singgah di situ, berkemah di situ, bermalam di situ. Dan pada malamnya, tiba-tiba datang seekor singa yang berkeliaran di sisi mereka. Fasubhanallah, bila tengok saja singa, Utaibah memang hati tak sedap. Utaibah ni sejak daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanjatkan, dia memang hati tak sedap dah. Memang orang yang kuat buat zalim ni orang yang buat zalim lah. Memang bukan hatinya senang pun, takkan senang pun. Tak senang pun hati dia, tuan-tuan. Orang yang menzalimi, orang yang buat kezaliman, dia takkan senang jiwa dia, tak tenang. Apatah lagi doa itu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nampak sahaja singa berkeliaran, lalu Utaibah dia berkata, dia dah rasa dah, dia memang tahu dah, ni singa ni bukan datang saja. Singa ni adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, cilakalah saudaraku, demi Allah, singa ni dia ni akan memakanku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad. Sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad terhadapku. Dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membunuhku semasa dia berada di Mekah dan aku berada di Syam. Kata Utaibah sebelum dia dimakan oleh singa. Maknanya dia tengok singa pun dia tahu itu adalah singa yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba singa itu menyerbunya di kalangan kaumnya, lalu membaham kepalanya hingga putus. Habis Utaibah bin Abu Lahab yang melakukan sesuatu yang sungguh biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat-sahabatnya yang lain, singa tu buat tak tahu je. Jangankan kata makan, tengok pun tidak, terus balik setelah dibahamnya kepala Utaibah. Dan peristiwa yang seperti ini, tuan-tuan, memang kerap kali terjadi kepada musuh Rasulullah, musuh Nabi SAW. Bila Nabi SAW panjatkan doa, habis. Ini bahaya kan? Jangan main-main dengan doa. Doa baginda Rasul SAW, doa orang yang soleh, doa orang yang dizalimi, sebagaimana yang dipanjatkan oleh baginda Rasul SAW. Apa yang pernah berlaku kepada Ubay bin Khalaf, sama juga. Satu ketika Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi SAW. Dia sebut dekat Nabi, di depan Nabi, aku akan membunuhmu wahai Muhammad.
Aku akan bunuhmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, demi Allah, aku yang akan membunuhmu. Bila perkataan itu keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkata sesuatu, itu pasti akan dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar Nabi sallallahu sebut akan bunuh dia, kecut dia, takut dia, menggeletar tubuh badan dia. Sehingga pada peristiwa perang Uhud, di medan Uhud, tuan-tuan yang biasa pergi medan Uhud tahulah cerita bagaimana di medan Uhud. Sehingga satu ketika kucak kacir pasukan muslimin. Dan pada saat ketika itu kedengaran suara orang menyebutkan Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Sebenarnya yang dibunuh itu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu, pemegang bendera. Memang wajahnya mirip baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang menyebutkan Muhammad telah dibunuh, sehingga habis lagi kucak kacir orang tentera muslimin. Tapi Nabi SAW tak dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma viral beritanya Nabi SAW dibunuh. Lemah orang Islam masa ketika itu bila mendengar suara orang mengatakan Muhammad telah dibunuh. Tapi ada seorang orang kafir ni tak percaya. Bukan tak percaya apa, sebab dia masih lagi terngiang-ngiang. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya Nabi akan bunuh dia. Jadi dia kata, aku takkan senang selagi Muhammad masih hidup. Aku takkan senang selagi Muhammad masih hidup. Dia cari ni mayat Nabi SAW di Jabal Uhud, cari tempat persembunyian orang-orang Islam masa ketika itu. Maka carinya mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengar Nabi SAW dibunuh, nak tengok mayat Nabi. Dia cari tuan-tuan, sampailah betul-betul dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat-sahabat pun pelik, kenapa dia dah nampak Nabi, dia di depan Nabi dah, tapi dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh dia, melaksanakan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh tindakan yang lain ialah yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Ini antara penjenayah besar orang-orang Quraisy. Satu ketika dia telah memijak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, sehingga hampir tersembur 2 biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pijak, memang pijak sungguh, bukan terpijak. Kalau terpijak ni kadang-kadang kita pun biasa kena terpijak. Biasa kena terpijak ni tuan-tuan dekat depan Kaabah, dekat Hijr Ismail, solat kat Hijr Ismail biasalah kena tu. Saya tuan-tuan, Allah SWT pengalaman bawa jemaah sebagai mutawif, biasa sebut kat jemaah, kalau nak solat di Hijr Ismail, doa banyak-banyak. Nak cium Hajarul Aswad, doa banyak-banyak. Mutawif biasalah suka bagi saranan. Tapi bila time dia time kita pergi nak sembahyang pun tak dapat tuan-tuan. Memang tapi rezeki jemaah, subhanallah, nak katakan mereka ni ya Allah, doa dia mungkin ikhlas daripada hati. Ada yang sembahyang tu mudah aja. Perempuan tak tu, sembahyang mudah aja. Tak ada kena bijak, tak ada kena apa, sembahyang elok. Ada yang cium Hajarul Aswad lagi. Saya kata kita yang sarankan kita pun tak dapat. Tak katakan doa yang tulus ikhlas, yang mustajab tu. Memang sembahyang Hijr Ismail, ya Allah, dah lah ruang kecil. Rakaat yang pertama dah kena bijak lah. Memang bangun terus ya. Kata punya luar biasanya pengalaman, kena pijak. Tapi yang ini bukan terpijak. Nabi SAW memang sengaja dipijak. Tengkuk Rasulullah SAW
ataupun leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, dipijak sehingga hampir tersembur 2 biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, perbuatan Uqbah bin Abi Mu'ayyad dia memang perbuatan yang sangat jahat terhadap Nabi SAW. Bukan sekali dia buat, banyak kali. Dialah yang meletakkan perut unta di belakang Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sujud. Perut unta letak pijak tengkuk Nabi, dan beberapa perbuatan ataupun yang telah dilakukan terhadap Nabi SAW. Dan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyad, Nabi SAW juga pernah mendoakan keburukan kepada dia. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Dan yang mendengar doa Nabi ni dihitungnya lebih kurang 7 orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Dan kesemua mereka yang disebut namanya oleh Nabi SAW, semuanya menjadi mangsa perigi buta di medan Badar. Habis mati semua. Semuanya mendapat balasannya sebagaimana yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat Quraisy, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat ni tuan-tuan, insya-Allah yang ini kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ianya memberi manfaat kepada kita bersama, betapa dan bagaimana sabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian mihnah dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali, bahkan berkali-kali tindakan yang seperti itu dikenakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ketabahan. Insya-Allah, mudah-mudahan sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi